Hai, hari ini saya nak share kepada anda satu situasi ataupun satu cerita berkenaan dengan buta. Saya tahu anda tak pernah mengalaminya, tapi saya tahu yang buta ni sebenarnya amat menyedihkan. Anda pernah mengalami buta tak? Saya pernah mengalami buta selama 3 jam, di mana waktu itu saya tak dapat melihat, tidak dapat nampak apa sahaja di dunia ni. Satu benda pun saya tak nampak. Kegelapan masa itu adalah kegelapan dia macam ni. Gelap. Even muka saya pun tak nampak. Macam mana pula dengan saya, kehidupan saya selama 3 jam tu macam ni, stres. Apa saja saya pegang pun saya tak nampak. So waktu itu selama 3 jam saya dibutakan. Satu pengalaman yang menarik yang saya nak kongsikan kepada anda. Sudah tentu anda pernah melihat atau mendengar lagu ini yang dibawa oleh Kalibaskus. Saya pasti anda dapat mendengarnya. Lagu ini dinamakan sebagai Buta, yang dibawa khas oleh Faizal Tahir. Lagu ini membawa makna kepada saya dan saya memahaminya setelah saya mengalami buta selama 3 jam. Saya akan ceritakan kepada anda macam mana perjalanan buta tu yang menyebabkan saya rasa terkesan sampai hari ini. Saya bersama dengan 8 orang rakan saya. 8 orang rakan saya dibawa masuk ke dalam satu kawasan yang gelap, sehingga kan kami tidak dapat melihat diri kami sendiri. Kami tidak dapat melihat tangan kami sendiri. Kami tidak dapat melihat muka kami sendiri. Even muka kawan kami yang berada di hadapan kami pun kami tidak dapat lihat. So, dalam perjalanan dari di situ, dibutakan tu, kami hanya dapat mendengar. Peringkat pertama, saya dapat mendengar bunyi alam, bunyi pokok, bunyi angin, tapi saya tak dapat melihatnya. Fasilitator kami yang membawa kami masa tu berjalan, 8 orang supaya tak berpisah ni, ditanya kepada kami, bunyi ni berapa ekor burung yang ada kat sana? Tak ada seorang pun boleh jawab berapa. Semua jawab hentam je kan, sebab kami tak tahu. Burung apa itu pun kami tak tahu, sebab kami tak dapat melihatnya. Kemudian dalam perjalanan tu juga kami dibawa berjalan lagi menaiki jejantas. Tak silap saya, menaiki jejantas. Macam mana kami nak tahu jejantas ni kukuh ke tak? So dipegangkannya kami kat rail tepi tu. So kami jalanlah ikut rail tu, dan kami percaya orang depan kami. Saya percaya orang depan saya, sebab bagi saya dalam kegelapan pada waktu itu, orang yang gelap, orang yang depan saya ni lah orang yang perlu saya trust. Tak kira lah siapa sekalipun kan. So orang depan saya trust. Kemudian kami berjalan lagi, pergi ke pasar, membeli ikan. Tak tahu apa benda nak beli. Bang dia jual apa? Saya tanya. Oh, kami ada jual pas ikan, sayur. Cuba kamu pegang depan kamu tu ada apa? Dia tanya kan. Saya pegang. Oh, ini apa ni? Ini adalah buah apa ni? Saya pun tak pernah teka tu buah apa. Even kalau mata kita kalau kita lihat, bawang dengan apple pun mungkin adalah satu benda yang susah kita nak teka. Kemudian saya pergi ke
bawang ikan semua tak tahu ini ikan apa, boleh makan ke tak, banyak duri ke tak. Waktu tu 3 jam pertama kan, waktu berjalan ke pasar tu, kemudian kami melepasi pasar, kemudian kami nak kena melintas jalan ni tuan-tuan. Dalam keadaan gelap ni kami nak kena melintas jalan. Kami tak dapat melihat apa-apa, kami cuma dengar saja. Saya cuma dengar saja sebagai orang yang tidak dapat melihat satu bunyi daripada traffic light. Sebab itu penting traffic light ni berbunyi, sebab mereka nak tahu bila waktu boleh berjalan ataupun bila waktu yang mereka tak boleh berjalan. Itu disebabkan oleh penglihatan mereka yang terhad, buta, terutama orang yang full, orang yang buta penuh. Dia memulakan bunyi tersebut adalah penting bagi dia. Kemudian bila kami diajar bunyi tersebut, okey, kalau bunyi macam ni, bunyi laju macam ni, boleh melintas. Saya dengan rakan-rakan saya melintas laju-laju dalam keadaan gelap tersebut. Dia realitinya pun begitu. Kita kena mimpin sebab orang tak tahu ada kereta kat ujung kanan ke ujung kiri ke, tak tahu. So saya dibawa oleh, dalam gelap tu saya dibawa melintas jalan ni sampai pula di kedai kopi. Di kedai kopi kami satu kumpulan ni tuan-tuan nak kena beli air. Tuan-tuan, tadi saya ceritakan, yang baru nampak saya ceritakan bahawa dalam kegelapan tersebut saya tidak dapat melihat tangan saya sendiri, duit saya sendiri, apa-apa yang ada dalam poket saya tak tahu. Kami satu kumpulan ni terpaksa mengeluarkan duit sebanyak satu nilai, contohnya dah RM25. So saya dengan kawan-kawan saya ni keluarkan duit RM25 itu dibayarkan kepada peniaga. Dalam keadaan gelap, buta, saya buta kan, tak nampak kan, macam mana saya nak tahu yang nilai tu dalam duit tu ada RM25? So kami pun keluarkanlah duit. Apa yang kami rasa, okey, ni mungkin RM5 kot, ni mungkin RM1 kot, ni mungkin RM25 kot. Pak, keluar. Kemudian kami pembayaran, mereka pun asingkan duit tu ikut kumpulan. Apa yang sedihnya dekat sini adalah orang yang buta ni macam mana dia nak buat payment. Kemudian perjalanan kami diteruskan lagi hingga ke satu tempat lagi, di satu kumpulan, duduk di kumpulan di satu meja sambil menunggu rakan-rakan yang lain datang. Kami berkumpulan ni buatlah perbincangan dulu, apa benda sepatutnya, apa yang kami buat, apa yang kami rasa. Dan dalam kegelapan tu tuan-tuan, saya tak boleh nak agak pun mana kedudukan kawan-kawan saya. Mereka ni ada yang duduk macam mana, mereka ni ada yang duduk macam ke depan, ke belakang ke, kiri saya ke, kanan saya ke. Yang saya dapat rasakan, saya duduk di atas kerusi dan ada meja di depan saya. Macam mana keadaan mereka, saya tak tahu. Kemudian dalam keadaan buta tersebut, kami diberikan satu permainan untuk susun balik sebuah ni mengikut ketinggian. Dan fasilitator kami menunjukkan kepada kami benda ni betul atau salah. Dan kebanyakannya 2 kali cubaan kami sebenarnya dua-dua salah. Dua-dua tak susun ikut aturan. Kemudian kami diberikan satu kopi, satu teh, gula dan creamer untuk sebagai minuman petang. Saya dan rakan-rakan mempas-paskan benda tu. Macam mana kami nak tahu bahawasanya minuman itu, creamer itu adalah gula ataupun garam? No, creamer.
dalam yang dimasukkan ke dalam teh kami ni kan, kopi ataupun teh, gula ataupun garam. Dan dalam keadaan gelap macam tadi tu, yang saya cakap saya jadi buta selama 3 jam ni, macam mana saya nak tahu yang saya letak kopi dengan teh ni di atas cawan saya ataupun di luar pada cawan saya? Saya tak tahu. Tapi saya pastikan corong dia berada di hadapan dan saya berjaya buatlah benda tu. Alah. Tapi macam mana pula saya nak pastikan krema ataupun gula saya letakkan dekat cawan saya? Kemudian mereka menerangkan benda ni macam mana. Perjalanan selama 3 jam tu sebenarnya amat menakutkan saya tau, sebab dia gelap. Sangat-sangat gelap. Kan? Kemudian apa yang saya belajar pada waktu itu adalah saya waktu dapat tengok saya rasa saya punya facilitator ni macam mana, sebab dia adalah orang yang boleh guide kami 6 orang dan boleh menentukan kami betul ataupun salah. Betul ataupun salah. Apa yang kami lakukan ni betul ataupun salah. Grup kami ni bersusun ataupun tidak, 8 orang dalam gelap. Kami menyangkakan bahawa mereka ni memakai binocular yang boleh nampak kan. Yes. Selepas itu kami dibuka cahaya dengan satu lilin. Lilin ni, cahaya ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengoklah kan, walaupun terang mana sekalipun, kita tetap rasa dia tak terang. Sebab itu orang zaman dulu, walaupun dengan hanya lampu pelita pun dia jadi terang. Sekarang ni dengan lampu yang biasa pun kadang tak terang, support lagi dengan lampu-lampu yang lain. So dengan hanya lampu pelita tu pun, lampu yang kecil macam ni pun dah terang bagi kami dapat lihat. Dan kami agak bersyukur masa itu dapat melihat satu keadaan di mana penglihatan kami dapat dibuka sedikit. Kemudian bila diterangkan lagi kami dapat tahu kumpulan ni duduk sini, macam mana meja kami, sebab kami dah mula dapat lihat sedikit demi sedikit. And then tuan-tuan, dalam kegelapan tersebut, apa yang saya dapati adalah mereka yang dalam kegelapan tu, saya dapat dia macam satu benda yang besar. Kemudian bila dibuka lampu ni, lampu shilling semua buka, saya dapat lihat saya punya facilitator tu dengan mata kami sendiri. And almost semua orang cry, sedih. Kenapa tuan-tuan tadi saya ceritakan pasal kegelapan, perjalanan kami yang gelap. Sebab orang yang membawa kami ni juga adalah orang yang buta. Mereka tak nampak langsung keadaan dunia ni macam mana. Mereka tak tahu macam mana keadaan dunia ni. Mereka buta. Ada yang buta 100%. Tapi mereka dapat lihat dalam keadaan gelap yang tadi tu, kan, mereka dapat lihat macam mana kehidupan kita ni, macam mana perjalanan kita ni sempurna ke tak, kan, barang-barang kita susun ni betul ke tak, kan, barang-barang yang kita susun ni betul ke tak, ataupun gula ataupun teh ni kita bagi letak di meja betul ke tak. Sehingga kan dia dapat rasa bahawa ahli kumpulan kami ni dah meletakkan air ke cawan ke tidak, air tu penuh ke tak dalam cawan. Sebab mereka nakkan air tu penuh dalam cawan. Sebab tak sampai itu tumpah. Sebab ada yang kita ada cara dia sebenarnya. Tuan-tuan, di sebalik dalam cerita kami sedih kat situ, bila keluar dia kami sedih. Bila dibuka lampu sedih sebab mereka adalah, kebanyakannya mereka adalah buta. Apa yang saya dapat rumuskan kat sini, bahawa orang yang nampak penglihatannya, sebenarnya dia adalah orang yang tak nampak. Dan orang yang tak nampak inilah sebenarnya orang yang nampak. Sebab macam mana kita cuma kalah dengan kegelapan,
Tapi orang yang buta ni tuan-tuan, dia tak kalah dalam kegelapan, dan dalam keadaan dalam gelap pun dia boleh nampak. Kan? So, beza dekat situ. Kemudian tuan-tuan, kalau kita buat dekat sini, benda ni saya belajar dekat Dialogue in the Dark, DITC. Tonton, boleh tengok Facebook Dialogue in the Dark. Kat situ anda boleh tengok macam mana perjalanan seorang orang yang buta ni dalam keadaan, sebab dibuat benda ni dibuat oleh orang yang buta sendiri, supaya kita orang yang celik ni dapat mengenal macam mana kehidupan mereka. Selepas daripada itulah yang saya faham lagu Buta yang dinyanyikan oleh Faizal Tahir.